Pelaksanaan vaksinasi bergerak dan PPVC Masjid antara inisiatif diambil Kerajaan Melaka bagi mempermudah rakyat negeri itu menerima vaksin dan dimaklumkan bahawa fasa 2 mobilisasi vaksin komuniti MOVAC di beberapa daerah juga akan dilaksana dalam masa terdekat. Kita bersama dengan Nur Amalina Abdul Halim untuk perinciannya. Amalina. Benar, Redwin. Untuk makluman, seramai 3,599 penduduk di 4 Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui pelaksanaan MOVAC Fasa 1. Esko Perpaduan, Hubungan Masyarakat, Tenaga Kerja dan Hal Ehwal Pengguna Negeri, Datuk Ismail Osman berkata, ia melibatkan kawasan Kuala Linggi 953 penerima dan Macap 642 penerima. Manakala kawasan Selandar 1,200 penerima serta Air Limau 804 penerima vaksin COVID-19. Bermula esok, dos kedua vaksin akan diberikan di 4 kawasan berkenaan secara berperingkat. Fasa pertama untuk di Melaka dalam program MOVAC, mobilisasi vaksin komuniti. Kita bermula daripada Dun Kuala Linggi, kita pergi Macap, Selandar, Asahan dan akhirnya di sini. Dan pada hari Khamis, Jumaat 1 akan bermulakan dos kedua bermula kat Dun Kuala Linggi balik. Sebaik selesai pelaksanaan MOVAC Fasa 1 ini, pihaknya merancang untuk melaksana fasa kedua melibatkan daerah Jasin. Ini terutamanya kepada masyarakat di kawasan sekitar daerah itu yang dikenal pasti menghadapi kekangan untuk ke pusat pemberian vaksin PPV yang disediakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Air Limau. Dalam pada itu, pelbagai gerak kerja dilaksana di Dewan Undangan Negeri Dun Serkam dalam usaha memastikan penduduk di kawasan berkenaan menerima vaksin COVID-19. Adanya, Datuk Zaidi Atam berkata, selain penyediaan PPV di Dewan Seri Umbai, vaksinasi bergerak turut dilaksana melibatkan penduduk di Taman Seri Serkam dan Taman Rimbunan Kasih. Selain itu, katanya vaksin juga diberikan dari rumah ke rumah khusus untuk individu yang terlantar. Malah pembukaan PPV di Masjid Jami' Ar-Rahman, Kampung Pulai sedikit sebanyak memberi kemudahan kepada penduduk untuk mendapatkan vaksin dengan lebih cepat dan mudah. Inilah di antara gerak kerja yang kita laksanakan di Dewan Undangan Negeri Serkam untuk memastikan sebelum akhir bulan Oktober nanti kita dapat vaksinkan sekurang-kurangnya 80% daripada masyarakat Dewan Undangan Negeri Serkam dan Serkam keluar sebagai imuniti kelompok dalam sasaran kita. Beliau memaklumkan demikian ketika ditemui RTM. Semua kajian yang dilaksana Makmal, Taman Rama-Rama dan Reptilia Melaka melibatkan pelbagai spesies serangga serta reptilia terancam terpaksa dihentikan berikutan kekurangan dana susulan pandemik COVID-19. Ia termasuk kajian melibatkan spesies rama-rama Idealinces yang telah dilaksana sejak 16 tahun lalu. Pengurus taman berkenaan, Kuratu Ain Rohaminuddin berkata, spesies rama-rama itu antara yang terbesar di dunia dan hanya taman tersebut berjaya membiakkannya. So kita terpaksa hentikanlah untuk sekarang. Yang ada sekarang sakibaki pembiakan sebelum ni je untuk Idealinces. Kita ada serangga lain yang kita terpaksa hentikan pembiakan. Contohnya Kakosomaka kasus, kumbang badak tanduk 3, kita terpaksa hentikan pembiakan. Untuk moving leaf insect tadi, serangga daun Phylum Giganteum, serangga daun yang terbesar di dunia pun kita terpaksa hentikan pembiakan. Pihaknya kini berharap semua spesies serangga berkenaan dapat membiak secara semula jadi sekaligus menjaga ekosistem memandangkan serangga ini mempunyai peranan penting dalam bio kepelbagaian dan keseimbangan alam sekitar. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Melaka. Bersama kita wujudkan persekitaran selamat untuk semua demi memutuskan penularan COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri bersama Redwin dengan lebih banyak perkongsian menarik dalam berita wilayah selepas ini. Baik, terima kasih Amalina untuk perkembangan dari Melaka itu tadi.